Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang bersama Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-145. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-105 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Maka Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-105 surah At-Taubah ini rentetan daripada ayat lalu yang seakan menyatakan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Maka katakanlah juga, kerjakanlah amal soleh yang bermanfaat demi Allah semata-mata, sama ada untuk dirimu atau masyarakat umum. Allah Subhanahu wa taala menilai dan memberi ganjaran buat amal kamu. Rasul dan orang mukmin juga melihat amal-amal kamu itu, dan kamu akan dikembalikan melalui kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan nyata. Lalu disampaikan kepadamu ganjaran atas apa yang telah kamu kerjakan, sama ada yang zahir ataupun yang disembunyikan dalam hati. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi bahawa ayat ini memberi isyarat perintah untuk terus istiqamah melakukan amalan soleh. Walaupun taubat sudah diperolehi, tetapi pada masa lalu dahulu pernah diisi dengan perkara yang buruk dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu sekarang, perkara itu tidak mungkin dilakukan lagi. Ramai manusia yang telah rugi dengan zaman silamnya. Hidup tanpa diisi dengan kebaikan. Oleh itu, ia perlu giat melakukan pelbagai kebaikan yang diredai Allah Subhanahu wa taala agar kerugian tidak diisi semula. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-105 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa ayat ke-105 ini menceritakan tentang Allah Subhanahu taala memberi ancaman kepada orang munafik bahawa mereka boleh membuat apa sahaja yang mereka mahukan, tetapi semua amalan mereka itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian manusia akan diberi balasan atas semua yang dilakukan, sama ada baik atau buruk. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur
Mentafsirkan ayat ke-105 surah At-Taubah ini dengan amalan yang baik menjadi sumber kebahagiaan dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat semua amalan yang dikerjakan. Sama ada amalan yang dikerjakan itu merupakan baik atau buruk. Allah pasti melihatnya. Pada hari kiamat nanti, manusia akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala rahsia kita dan Allah mengetahui semua yang manusia tunjukkan. Pada hari itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjelaskan semua amalan yang kita lakukan serta memberikan ganjaran setimpal dengan apa yang dikerjakan. Jika melakukan kebaikan, maka sudah tentulah kita akan memperolehi ganjaran yang baik dan sebaliknya. Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-105 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa ayat ini adalah lanjutan yang Allah tunjukkan kepada orang yang telah bertaubat. Langkah pertama dari bertaubat ialah bersedekah, iaitu menyucikan jiwa daripada harta benda. Selain itu, teruskan melakukan amalan yang baik kerana nilai kehidupan ditentukan oleh amalan yang berkualiti. Seorang mukmin tidak boleh kosong waktunya tanpa amalan. Hamka menyatakan bahawa ayat ke-105 surah At-Taubah ini, Allah Subhanahu Taala menegaskan dia sentiasa memerhatikan amalan kita. Kita semua tidak pernah terlepas dari mata Tuhan. Setiap yang zahir dan batin diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkhabarkan bagaimana mutu setiap amalan kita. Sama ada ia ikhlas kerana Allah atau sebaliknya. Pada waktu itu, tiada siapa yang boleh menyembunyikan lagi perkara tersebut. Manakala Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-105 surah At-Taubah ini menyatakan bahawa tujuan kerja untuk membayar zakat. Seorang mukmin itu hidupnya akan sentiasa hendak melakukan kebaikan dan menyebarkan kasih sayang atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang mukmin juga yakin bahawa Allah sentiasa melihatnya, menolongnya dan memberikan semangat untuk tetap melakukan kebaikan sehingga akhir nyawanya. Selebihnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang besar, iaitu memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang tenang, bahagia hakiki selamanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-105 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh ulama. Ayat ke-105 surah At-Taubah ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang sudah bertaubat untuk terus melakukan kebaikan kepada sesiapa pun. Selain itu, orang beriman juga diperintahkan supaya menyucikan jiwanya dengan cara membayar zakat dan bersedekah, serta menghindari melakukan keburukan. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-105 surah At-Taubah ini memberikan peringatan kepada kita supaya istiqamah melakukan kebaikan. Ini kerana perkara kebaikan ini amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin akan sentiasa mengajar dirinya untuk terus melakukan kebaikan dan menyebarkan kasih sayang kepada sesiapa yang dijumpai. Semua ini atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, orang beriman sentiasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan semua perkara untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Orang yang beriman ini yakin bahawa Allah sentiasa melihatnya dan sentiasa memberikan semangat untuk terus melakukan kebaikan. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ghafir ayat ke-45, "Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirum bil ibad." Kiranya kamu tetap berdegil sekarang, maka kamu sudah tentu akan mengetahui kebenaran apa yang aku katakan kepada kamu, dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya.
Selain itu, berdasarkan surah Ghafir ayat 45, kita dapat memahami bahawa orang yang melakukan kebaikan perlu sentiasa memperbaharui niatnya semata-mata kerana Allah, kerana di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan sama ada amalan yang kita lakukan itu ikhlas atau sebaliknya. Semuanya bergantung kepada niat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut yang dia niat. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapatinya atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-105 surah At-Taubah ini ialah, pertama, setiap orang yang telah melakukan taubat perlu terus melakukan kebaikan dan menyebarkan kasih sayang atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, umat Islam hendaklah menghindari perbuatan sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat ini memberi kesan yang negatif kepada diri sendiri dan ia menyebabkan kita menjadi culas dalam beribadah dan melakukan amalan soleh. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa melazim diri dengan solat sunat taubah dan sentiasa memperbaiki diri dengan amalan yang soleh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.